Hai dan Assalamualaikum saya ucapkan buat semua penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Yang pertama sekali, tajuk bagi tugasan kali ini ialah perspektif kolonial dalam penulisan sejarah Malaysia dan implikasinya terhadap naratif tempatan dan barat. Berikut merupakan dua kata kunci utama yang boleh kita lihat dalam mengupas tajuk ini dalam tugasan ini. Baiklah, tin kosong yang dimasukkan dengan sebiji batu lalu digoncangkan pasti akan menghasilkan bunyi yang bising. Namun ia bertentangan dengan diri saya. Ide yang bernas, ucapan bermakna. Baiklah, perkenalkan. Nama diberi Hasan Basri bin Muhammad Noor. Giliran kelas daripada Sejarah Unit 1 BM2 PSMP Ogos 2023-2028. Jadi berikut merupakan nama pensyarah yang mengajar saya, iaitu kami panggil beliau sebagai Abah. Terima kasih Abah kerana mengajar kami. Encik Hasnul Hadi bin Tengah. Terima kasih Abah kerana mengajar kami dan sudi untuk memberikan tunjuk ajar secara mendalam dan seterusnya komited dalam memberikan pengajaran yang berkesan dan juga bermakna buat kami. Terima kasih. Pengenalan Pensejarahan Malaysia. Pensejarahan merupakan medium terbaik untuk mengetengahkan daya pemikiran ahli yang berpengetahuan kepada generasi semasa dan yang akan datang. Penulisan berkait rapat dengan sejarah untuk kerana penting untuk rujukan masa hadapan. Pensejarahan Malaysia ini merujuk kepada satu bentuk penulisan yang mana satu rujukan yang sangat penting ataupun prima kepada pengkaji ataupun penyelidik pada hari ini. Kita lihat pada contoh iaitu pejuang tempatan dijadikan fokus utama ataupun fokus mudah dalam penceritaan pensejarahan. Baiklah, sebenarnya jika kita bercakap berkenaan dengan pensejarahan Malaysia ataupun pensejarahan ini, kita patutnya pecah kepada dua perkara, iaitu yang pertama pensejarahan Malaysia dan yang kedua ialah pensejarahan barat. Maafkan saya, pensejarahan tempatan dan juga pensejarahan barat. Mana kata di sini ada duanya perspektif yang berbeza. Iaitu yang pertama saya pergi dulu kepada perspektif tempatan. Apa yang kita boleh lihat sebenarnya melalui perspektif tempatan ini diceritakan bahawa orang Melayu ini ataupun pejuang tempatan ini merupakan orang yang sangat berjasa kepada negara, meningkatkan semangat nasionalisme dikala mereka yang lain sedang merasa rendah diri ataupun merasa ditindas oleh pihak penjajah melalui penjajahan mereka untuk mengaut segala kuasa yang ada di tanah Melayu. Namun berbeza dari sudut perspektif barat. Mereka menyatakan bahawa mereka ini ialah tokoh nasionalis yang sangat berbahaya dan juga sangat menentang ketamadunan. Dalam banyak penulisan ataupun persejarahan yang ditulis barat, mereka ini banyak menyatakan bahawa orang Melayu ini tidak menerima ketamadunan mereka. Maknanya mereka menentang apa yang mereka nak bawakan di tanah Melayu. Jadi akhirnya menyebabkan dua sudut pandang ini berbeza. Jadi lahirnya jadi perspektif barat dan juga Malaysia berbeza menjadikan konsep penulisan sejarah ini dilihat berbeza. Jadi apa yang saya boleh nyatakan di sini, dua perspektif ini kita boleh lihat bila kita berada di satu peringkat yang lebih tinggi. Misal kata di sini, sejarah dalam buku teks di sekolah rendah dan sekolah menengah banyak menceritakan dari sudut perspektif tempatan. Jadi mereka ini melihat ini suatu perkara yang baiklah. Maknanya kanak-kanak ataupun murid-murid dan pelajar ini melihat bahawa tokoh nasionalis ini melakukan satu yang terbaik sebab apa yang diceritakan di peringkat sekolah hanyalah dari sudut perspektif tempatan. Dan bila mereka melangkau umur, meningkat umur, mereka akan ke arah Institut Pendidikan Tinggi akan mendedahkan dua perspektif utama iaitu barat dan juga tempatan. Dan akhirnya di saat inilah pengkaji dan juga penyelidik ataupun
mereka yang mengambil jurusan ini perlu meneliti satu persatu manakah yang betul dan mana yang salah demi kita menyelidik perkara yang dinyatakan itu betul ataupun tidak. Jadi di saat itu uh, sebenarnya perspektif ini sangat berguna dan jika adanya uh, perspektif ini banyaklah pandangan ataupun buah fikir yang baru akan tiba di fikiran kita. Dan jika kita boleh lihat sebenarnya Barat mempunyai sumber prima yang banyak dan kita banyak merujuk kepada Barat sebenarnya. Dan ini merupakan satu kelebihan buat mereka kerana mereka adanya satu sumber yang sangat boleh dipercayai iaitu dipanggil sebagai sumber prima. Terus bergerak kepada kata kunci yang pertama, konsep pensejarahan Barat. Pensejarahan Barat merupakan suatu catatan dan karya sejarah yang ditulis sendiri oleh orang Barat. Kebanyakan dari mereka terdiri dari pegawai Eropah yang pernah berkhidmat di tanah Melayu. Jadi mereka menerapkan penulisan yang bersifat orientalis. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan orientalis? Iaitu orientalis ini memahami dunia timur dari kacamata orang Barat. Maknanya penulisan mereka ni lebih berfokuskan pandangan mereka terhadap orang di timur. Kalau kita boleh fokuskan di sini iaitu pandangan kepada orang pandangan terhadap tanah Melayu. Jadi pegawai-pegawai Eropah yang saya sebutkan tadi terdiri daripada pegawai yang pernah berkhidmat di tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak. Jadi ini merupakan tiga contoh pegawai yang pernah berkhidmat, maafkan saya, yang tidak pernah berkhidmat di tanah Melayu namun banyak menulis karya berkenaan dengan tanah Melayu dan akhirnya mengakibatkan perspektif pensejarahan Malaysia berubah dari tradisional ke sentrik Barat. Iaitu tiga orang ini, Stamford Raffles, J.M. Willig dan juga J. Rigby. Dan sebenarnya dahulu lagi kita ada penulisan berkenaan pensejarahan tanah Melayu, iaitu dahulunya adanya penulisan berkenaan dengan keagungan sultan dan juga golongan kerabat diraja ataupun golongan bangsawan. Tapi pada hari ini, maafkan saya, pada waktu tersebut segala perspektif itu bertukar dari sentrik tradisional ke sentrik Barat. Baiklah, berikut merupakan corak penulisan Barat. Mereka ini menggunakan sentrik Eropah yang dilihat bias terhadap pentadbiran British. Okay, mana kata di sini bahawa mereka ni terlalu mengangkat, menjulang kecemerlangan British dalam pentadbiran. Dan akhirnya mengakibatkan pengadilan moral terhadap pejuang serta tokoh Melayu ini diabaikan. Baiklah, saya bagikan satu contoh. Ketika Peperangan Dunia Kedua. Peperangan Dunia Kedua ini berlaku dan akhirnya British mengundurkan diri meninggalkan Tanah Melayu. Pada waktu itu, Tanah Melayu dibiarkan kosong tanpa apa-apa pemerintah ataupun pemerintahan tiada di situ dan menyebabkan keadaan huru-hara. Akhirnya, menyebabkan komunis yang keluar dari hutan dan yang selama ini bersembunyi di hutan, keluar dan melakukan huru-hara di Tanah Melayu. Di manakah British? Mereka meninggalkan Tanah Melayu begitu sahaja. Bila mereka mahu, mereka datang dan bila mereka terlibat dengan satu permasalahan, satu yang mereka perlu keluar dari Tanah Melayu, mereka meninggalkan Tanah Melayu. Dan jelas dari sini, sebenarnya apa yang ditulis Barat ini hanya retorik ataupun hanya pemalsuan semata-mata dan semua yang ditulis itu tidak boleh kita ambil dan perlu kita selidiki satu persatu. Baiklah, saudara. Berkenaan dengan pejuang dan juga tokoh Melayu. Mereka ini diabaikan dan seterusnya mengakibatkan moral mereka ataupun kredit terhadap perjuangan orang Melayu ini diabaikan
dan mereka melihat bahawa perkara ini satu permasalahan kepada Barat. Dan yang terakhir, para pegawai Barat diindokrinkan dengan pemikiran dan ideologi mereka yang mana segala penulisan mereka mewakili perbuatan dan sudut pandang mereka. Makna kata di sini, mereka ini telah diberikan pemikiran berkenaan dengan penjajahan di mana sebenarnya British ataupun Barat ini mereka bersaing antara satu sama lain. Sebagai contoh, kuasa-kuasa kuat di dunia, Spanyol, British, Portugal dan juga Belanda. Mereka ini merebut kawasan demi meluaskan kuasa dan juga pengaruh. Jadi dalam mereka meluaskan pengaruh dan kuasa ini, mereka banyak melakukan tipu helah dan juga banyak mereka telah memalsukan dokumen. Dan akhirnya menyebabkan mereka ni juga memberikan pemikiran dan ideologi mereka yang sangat bermasalah ini dalam penulisan dan juga menceritakan berkenaan dengan keagungan, kemegahan mereka sepanjang mereka memerintah tanah Melayu. Dan ini merupakan satu orang kata corak penulisan mereka yang telah mereka tonjolkan sepanjang mereka menulis berkenaan dengan tanah Melayu. Baiklah, kita terus bergerak kepada keabsahan penulisan ataupun kesahihan penulisan yang dibuat. Baiklah, genre penulisan. Setiap genre berbeza dan ia berdasarkan pengalaman, budaya dan adat yang dialami oleh penulis, meliputi surat-surat lama, sastera keagamaan, istana dan rakyat dalam menyampaikan ilmu serta mesej kepada masyarakat. Yang kedua, tarikh dan juga kronologi. Tarikh dan kronologi ini penting dalam mengetahui dan menentukan tempoh atau zaman satu peristiwa, dan perkara ini sangat dibahaskan dari satu masa ke satu masa yang lain. Perkara ini penting bagi memastikan setiap fakta atau zaman ini bersesuaian antara satu sama lain. Jadi, tarikh dan kronologi ini sangat penting bagi memastikan satu penulisan itu mampu diabsahkan, maknanya disahihkan perkara tersebut benar ataupun tidak. Berikut merupakan tokoh penulis Barat di tanah Melayu. Jadi mereka ini ialah daripada Barat dan menulis berkenaan dengan tanah Melayu dan juga apa yang ada di tanah Melayu ini. Jadi persejarahan Malaysia ni sebenarnya banyak ditulis oleh Barat. Jadi ia menjadi sumber rujukan buat penyelidik hari ini dan masa hadapan. Kerana apa sebenarnya British pada waktu tersebut telah menggunakan ataupun telah mengaplikasikan disiplin penulisan sejarah yang sebenar. Jadi namun bagi mengelakkan pengaruh sentrik yang kadang-kadang melampau, maka perlulah kita sebagai penyelidik ataupun penyelidik sejarah yang lain, pengkajian lain untuk melakukan timbang tara dan juga pertimbangan secara terperinci sama ada perkara yang diutarakan ataupun ideologi yang diberikan semasa penulisan betul ataupun tidak. Maknanya boleh perkara tersebut sahih ataupun tidak. Jadi yang pertama, tokoh pertama ialah R.O. Winston, iaitu beliau lahir pada 2 Ogos 1878 dan mendapat pendidikan awal di Magdalen College School. Seterusnya, beliau ni merupakan seorang pegawai kolonial British dan orientalis Barat. Beliau pernah menyandang jawatan sebagai penasihat Johor pada 1931 dan seterusnya, pencen dan terus menjadi pensyarah. Beliau ni banyak menulis, iaitu terdapat 23 etnografi dan ratusan penulisan. Sebagai contoh, beliau menyelenggara Misa Melayu karangan Raja Chulan 1919 yang merupakan antara sumber pensejarahan tradisional Melayu Perak. Yang kedua, A History
of Perak 1934 iaitu berkait dengan sejarah negeri Perak, dan yang terakhir A History of Johor 1932. Nota bertindih A History of Malaya 1935. Jadi jika kita lihatkan di sini, sebenarnya beliau ni merupakan seorang yang banyak menulis berkenaan dengan tanah Melayu dan berfokuskan kepada negeri-negeri yang pernah beliau duduki. Jadi untuk yang kedua pula, tokoh kedua iaitu R.J. Wilkinson. Beliau ni merupakan seorang pegawai kolonial British di tanah Melayu suatu ketika dahulu. Beliau pernah menjadi pengarah pelajaran di Pulau Pinang, residen di Negeri Sembilan, dan Governor British di Sierra Leone pada 1916. Jadi antara sumbangan beliau adalah beliau ini merupakan seorang penggerak ataupun pemangkin kepada penumbuhan maktab perguruan Melaka pada 1900, dan seterusnya terbinanya maktab perguruan Sultan Idris pada 1922. Jadi beliau juga banyak menulis berkaitan dengan tanah Melayu. Sebagai contoh, apa yang telah beliau tulis ialah berkaitan dengan A Vocabulary of Central Sakai 1915, iaitu buku yang terkait dengan dialek suku Sakai. Yang kedua, A History of Perak pada 1908, dan yang terakhir A History of Peninsula Malays 1920 yang mengandungi bab tentang Perak dan juga Selangor. Jadi itu antara penulisan yang banyak ditonjolkan ataupun pernah ditonjolkan di tanah Melayu. Jadi antara pandangan beliau berkenaan dengan tanah Melayu ini, yang pertama ialah pandangan terhadap pensejarahan Malaysia, iaitu beliau menyatakan bahawa pensejarahan Malaysia ini lebih kepada meneliti undang-undang adat Melayu yang tidak sepatutnya terpengaruh dengan masuk kod dalam undang-undang moden Inggeris yang telah melalui proses legislatif iaitu perundangan. Menurutnya lagi, undang-undang Melayu lebih bercorak iktisar iaitu adab resam. Itu pandangan beliau berkenaan dengan persejarahan Malaysia. Yang kedua, pandangan berkenaan dengan politik di Perak, iaitu beliau berpendapat bahawa Raja Ismail iaitu pemerintah Perak pada ketika itu yang sah dalam krisis perebutan takhta di Perak, manakala Raja Abdullah hanyalah seorang pewaris. Jadi beliau ni juga menolak permintaan Raja Abdullah yang memohon senjata untuk baginda dan orang-orang baginda daripada Lieutenant Governor. Beliau memburukkan keadaan sistem pentadbiran di Perak di bawah pemerintahan Sultan Perak seperti amalan penghambaan dan sistem pencukaian. Manakala campur tangan British di Perak mahu membetulkan keadaan huru-huru Perak yang bergolak. Maknanya pandangan beliau berkenaan dengan sistem politik Perak ini agak tidak baiklah dalam penulisan beliau. Dan yang terakhir ialah pandangan terhadap Perang Larut, iaitu beliau menyatakan bahawa sukar untuk menentukan punca sebenar persengketaan antara Gihin dan juga Haisan di Larut, iaitu yang seperti yang kita tahu berkenaan dengan perlombongan, permasalahan perlombongan yang akhirnya telah mencapai krisis yang sangat teruklah di Perak. Jadi untuk tokoh yang terakhir iaitu Frank Swettenham, beliau ni merupakan seorang yang dilahirkan di Belper, Derbyshire di England, dan beliau merupakan anak keempat. Jadi beliau ni ialah satu daripada 40 pegawai British yang menolak pembentukan Malayan Union, iaitu Frank Swettenham ni juga pernah menyandang sebagai residen Selangor pada 1882 dan juga residen Perak pada 1889. Jadi antara penulisan yang sangat terkenal daripada beliau ialah About Perak, Singapore, Straits Times Press, dan yang kedua British Malaya, nota bertindih British Malaya, London, nota bertindih John Lane.
Itu antara penulisan beliau berkenaan dengan Tanah Melayu. Jadi antara pandangan beliau berkenaan dengan persejarahan Malaysia ini, yang pertama ialah pandangan beliau menyatakan bahawa beliau banyak bercerita tentang orang Melayu, iaitu beliau sangat jujur dengan menyatakan bahawa tanpa ada unsur politik, agama dan fakta palsu, beliau menyatakan bahawa kemampuan pentadbiran kolonial di bawah pemerintahan beliau. Jadi yang kedua beliau ialah berkenaan dengan politik tempatan di tempat beliau menjadi seorang residen tu. Jadi beliau menyentuh tentang sikap kesetiaan masyarakat Melayu yang tidak berbelah bagi kepada raja mereka. Jadi Frank Swettenham menjelaskan bahawa ada perbezaan yang luas di antara kelas pemerintahan dengan Raja Melayu dan ketua pemerintah. Jadi rakyat hanya patuh dan peranan rakyat hanya menyempurnakan keinginan raja ataupun ketua. Jadi itu antara pandangan beliau berkenaan dengan politik tempatan di Tanah Melayu. Yang ketiga yang terakhir, pandangan berkenaan dengan masyarakat di Tanah Melayu. Beliau menyatakan bahawa orang Melayu ni bijak dalam berfalsafah dan rumah tangganya. Jadi orang Melayu ini ramainya daripada penganut agama Islam yang taat dan sanggup diseksa demi mempertahankan kesucian agama Islam. Jadi walau bagaimanapun orang Melayu ini tidak dilihat taksub dalam beragama. Selain itu, Frank Swettenham juga menyatakan bahawa orang Melayu malas dalam semua perkara, tidak mempunyai cara atau aturan tertentu, sehingga beliau menyatakan bahawa orang Melayu tidak mempunyai dan menganggap masa tidak penting untuk makan. Itu pandangan beliau dalam sedikit penulisan yang pernah beliau tulis. Jadi sebenarnya semua benda yang kita boleh lihat dalam penulisan mereka ketiga-tiga tokoh ini, adanya baik dan adanya buruk. Dan kalau kita lihat dalam perkara yang mereka tulis ini, kebanyakannya menunjukkan kelemahan orang Melayu ataupun ketidakmadunan orang Melayu. Maknanya tiada tamadun bagi orang Melayu. Jadi sebenarnya perkara ini perlu kita selidiki satu persatu. Tidak semua orang Melayu malas dan tidak semua orang Melayu ini tidak mampu untuk mentadbir. Dan kita sebenarnya mampu dan juga mampu untuk mentaati ataupun bergerak dengan lebih maju tanpa keadaan mereka pun. Dan ini merupakan sumber penulisan yang mereka mengagung-agungkan Barat yang kononnya memberikan ketamadunan kepada mereka, kepada Tanah Melayu. Maafkan saya. Seterusnya, pegangan sentrik tempatan. Kita sebenarnya sudah masuk kepada kata kunci yang kedua berkenaan dengan implikasi naratif tempatan dan juga Barat. Jadi pegangan sentrik tempatan lebih mengangkat masyarakat Melayu yang ni dahulunya mereka hanya berfokuskan untuk penulisan golongan istana atau golongan elit. Tapi selepas merdeka, penulis masih menimbulkan watak golongan raja namun menambahkan watak-watak pejuang tempatan. Dan perkara ini dilihat melalui pendekatan dalam buku teks di sekolah-sekolah di Malaysia. Jadi motif penulisan menjadi faktor utama yang mendorong kepada perbezaan pendekatan penulis-penulis. Wujud pengenalan disiplin penulisan sejarah di Malaysia yang telah mempengaruhi aliran sentrik di Malaysia. Maknanya selepas datangnya British, adanya mereka memberikan disiplin-disiplin penulisan berkenaan dengan kesejarahan Malaysia. Perkara sedemikian telah mengurangkan jurang sentrik tempatan dan sentrik Eropah yang dibunggar ataupun diberikan dalam mana mereka menguasai tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Seterusnya, pegangan sentrik Barat. Kegiatan penulisan pensejarahan Tanah Melayu selari dengan aktiviti perluasan kuasa yang dijalankan British. Mereka mendakwa bahawa mereka melaksanakan penulisan
berfokuskan objektif misi. Jadi, kekuatan sentrik Eropah ialah dari sudut pembuktiannya, iaitu adanya minit mesyuarat, laporan, surat menyurat dan juga memo. Jadi ini merupakan satu perkara yang boleh dijadikan hujah ataupun rujukan premium ataupun rujukan prima kepada mereka dalam mereka melakukan penulisan. Jadi walau bagaimanapun, penulisan sentrik Eropah walaupun mereka ni berpegang kepada disiplin sejarah namun lebih mengutamakan perihal tokoh-tokoh barat ataupun kepentingan barat. Mereka mempunyai bukti namun mereka banyak memfokuskan kepada tokoh-tokoh mereka dan akhirnya mengabaikan ataupun penulisan mereka ni bersifat berat sebelah dan juga bias. Pandangan ini pandangan yang ingin diberikan ialah British sebagai penyumbang kepada alam Melayu yang perlu diterima keberadaannya. Jadi ini merupakan serba sedikit pegangan daripada sentrik barat. Baiklah, kata kunci yang kedua iaitu implikasi ataupun kesan terhadap naratif tempatan dan juga barat. Yang pertama, menimbulkan banyak persoalan di fikiran pembaca karya sejarah. Jadi kesan jangka panjangnya ialah jika perkara ini tidak dikaji ataupun tidak diselidiki dengan betul, mengakibatkan kesejarahan di Malaysia ini yang sebenarnya mempunyai dua sudut pandang atau perspektif yang berbeza ini dilihat sebagai satu perkara yang membosankan. Jadi perkara yang paling teruk ataupun ditakuti untuk berlaku ialah ketidakpercayaan oleh anak muda berkenaan dengan naratif ataupun perspektif sentrik tempatan. Jadi yang kedua pula ialah memberi kesan kurang baik buat sebuah negara yang dijajah British ataupun Barat ini. Kerana apa? Bila mereka ini menjajah, sudah pasti mereka menceritakan keburukan yang berlaku di tempat mereka, di tanah jajahan mereka. Makna kata di sini, suatu negara itu dilihat sebagai satu negara yang mundur ataupun kurang kuat di tempat mereka jajah. Dan sebenarnya perkara ini memberikan satu gambaran bahawa negara mereka sebelum ini dalam keadaan yang tidak baik. Seterusnya yang ketiga ialah memberi pendidikan dan petunjuk bagi masa hadapan. Yang keempat, mengundang kepada kemarahan masyarakat dan negara. Saya berikan satu contoh. Di Filipina dan juga di Sabah. Filipina tidak memberikan kedutaan, tidak meletakkan kedutaan mereka di Sabah kerana apa? Mereka melihat bahawa Sabah ini merupakan di wilayah jajahan mereka dan sejarah banyak bercerita berkenaan dengan Filipina dan juga Sabah dan akhirnya menyebabkan negara di antara Filipina dan juga Malaysia ini dalam keadaan yang tidak baik akibat rentetan peristiwa ataupun pergaduhan yang berlaku di antara mereka.